Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kelas sains kita bersama dengan saya Cikgu Farhana. Okey, kelas hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu mesin. Okey, semua murid-murid boleh rujuk muka surat 169 buku teks masing-masing. Okey, bagi memberkati majlis kita pada ini, marilah kita sama-sama membaca doa dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amin amin alamin. Alhamdulillah. Okay, murid-murid, marilah kita sama betulkan niat untuk belajar kerana Allah Ta'ala. Okay, objektif belajar kita pada ini ialah yang pertama mengenai pasti beban, fulcrum dan daya pada tuas dengan jalankan aktiviti. Okay, yang kedua, kita akan terus kepada yang ketiga, menjelaskan pemerhatian tentang tuas melalui lakaran, TMK, penulisan atau tulisan secara kreatif. So, objektif yang kedua ni kita akan sambung pada pembelajaran yang akan datang, insyaAllah. Okey, yang pertama sekali mari kita lihat apakah itu mesin. Mesin ialah alat yang membantu memudahkan kerja. Sebarang alat yang membantu memudahkan kerja, kita panggil ia sebagai mesin. Okay, contoh kita ada jam, kita ada penahan pintu, okay? Kita ada kereta sorong untuk mengangkat beban yang berat kan. Kita ada gunting dan juga tangga. Okay, Masya Allah. Tangga juga merupakan salah satu jenis contoh bagi sebuah mesin. Okay, hari ini kita nak fokus kepada tuas. Tuas merupakan salah satu jenis mesin. Okay. Mari kita baca bersama-sama. Siva ingin membuka tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Tahukah kamu, pemutar skru yang digunakan oleh Siva berfungsi sebagai tuas? Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Okey, kita lihat kat situ. Tangan, pemutar skru dan juga penutup tin. Okey. Penutup tin bertindak sebagai beban, manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Tangan yang menolak pemutar skru ke bawah bertindak sebagai daya. So, dalam satu tuas, dia ada 3 bahagian iaitu beban, fulcrum dan daya. Okay, so kita perlu tentukan di manakah kedudukan daya, fulcrum dan juga beban. Okay, ini adalah gambar rajah bagi tuas. Okey, ini merupakan tuas kelas pertama iaitu bila fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, fulcrum berada di tengah-tengah antara beban dan juga daya. Okey, mari kita tengok dulu apakah itu beban, fulcrum dan daya. Okey, beban ialah berat sesuatu jasad. Fulcrum ialah satu titik pada palang atau objek yang berfungsi sebagai pengimbang atau penyokong. Daya pula ialah tolakan atau tarikan ke atas sesuatu objek yang memberikan kesan. Okey, mari kita lihat contoh-contoh tuas yang lain. Okey, untuk makluman, tuas ada 3 kelas. Iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Tuas kelas pertama ialah apabila fulcrum berada di tengah-tengah. Okey, mari kita lihat contoh-contoh tuas yang lain. Okey, yang pertama adalah menyapu sampah. Okey, dalam menyapu sampah, kedudukan fulcrum adalah di bahagian atas dan tengah ialah daya, manakala bahagian hujung adalah beban. Beban tu maksudnya adalah sampahnya lah. Itu kita panggil sebagai bebannya. So, dalam tuas bagi menyapu sampah, daya berada di tengah-tengah. Apabila daya berada di tengah-tengah, bermaksud penyapu sampah adalah dalam kategori tuas kelas
ketiga. Alright, yang seterusnya kita lihat mencabut paku. Okey, daya, fulcrum dan beban. Daya berada di atas, fulcrum di tengah dan beban berada di bahagian belakang. Okey, so bila fulcrum berada di tengah bermaksud ini adalah tuas kelas ke pertama. Tuas kelas pertama. Alright, yang ketiga, contoh yang tuas yang ketiga adalah penyepit ais. Okey, so fulcrum berada di belakang, daya berada di tengah dan beban berada di hadapan. So ini adalah tuas kelas ketiga. Okey, bagi tuas kelas kedua adalah apabila beban berada di tengah-tengah. Contohnya macam Allahumma salli ala Muhammad, pemecah kekeras ataupun pembuka botol. Okey, tak ada dalam gambar dalam ni. Okey, tak apa. Okey, so kita tengok dekat sini aktiviti menentukan kedudukan beban, fulcrum dan daya. Okey, ini adalah penyepit. Okey, so di manakah kedudukan fulcrum, beban dan dayanya? Okey, fulcrum berada di bahagian belakang, daya berada di tengah dan beban berada di hadapan. So ini adalah tuas kelas ketiga. Tuas kelas ketiga apabila daya berada di tengah. Tuas kelas ketiga. Okey, kita tengok pula seterusnya gunting. Okey, di manakah kedudukan beban, fulcrum dan daya? Okey, cikgu nak kongsikan sesuatu iaitu okey, semasa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, okey, Nabi Muhammad SAW telah diperlihatkan ada orang yang lidahnya digunting dengan gunting dari api neraka. Okay, bayangkanlah gunting pada api neraka, bagaimana tajamnya, bagaimana panasnya, bisa racunnya, sakitnya mestilah berganda-ganda kan. Dan apabila dipotong, lidahnya tu akan tumbuh lagi lidah yang baru, digunting balik. Tumbuh lagi lidah baru, digunting balik. Okay, apabila Nabi bertanya, kenapa lelaki itu berlaku? Kenapa peristiwa itu berlaku? Disebabkan adalah kerana lelaki tersebut mengajak orang buat kebaikan tapi dia sendiri tak buat. Dia pandai ajak je tapi tak buat pun apa yang dia ajak tu. Kita minta dijauhkan na'udzubillah min zalik daripada buat macam tu. Okay, kalau kita ajak orang buat baik, kita pun kena sama-sama buat baik jugalah, insyaAllah. Okay, so kita balik semula kepada menentukan kedudukan beban, fulcrum dan daya dia. Okay, so di sini adalah daya berada di bahagian belakang iaitu tempat pemegang, fulcrum berada di tengah dan beban berada di depan. Beban ni maksudnya adalah kertas lah, kertas yang kita nak potong ke plastik yang kita nak potong macam tu. Okay. So ini adalah tuas kelas pertama. Fulcrum berada di tengah-tengah. Okay, kita tengok seterusnya stapler. Okay. Okay, so stapler. Fulcrum berada di bahagian belakang. Okay, daya berada di tengah dan juga beban berada di bahagian hadapan sekali. Okay, so fulcrum, daya, beban. So ini adalah tuas kelas ketiga. Okay, seterusnya kita tengok penyapu habuk ataupun feather duster ataupun bulu ayam macam tu. Okay, so kita nak tahu kat manakah kedudukan fulcrum, daya dan bebannya. Okay, so beban berada di depan, daya berada di tengah dan fulcrum berada di bahagian belakang. Okay, daya berada di bahagian belakang. Okay, cikgu harap kamu semua jelaslah tentang kedudukan beban, fulcrum dan daya. Okay, so itu sahaja yang kelas kita pada hari ini yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. So kesimpulannya, hari ini kita dah belajar tentang mesin, iaitu mesin adalah alat yang memudahkan pekerjaan. Okay, yang kedua kita dah belajar tentang tuas, iaitu salah satu jenis mesin. Fungsi dia adalah untuk mengangkat objek ataupun mengumpis suatu objek. Okay, yang ketiga kita dah belajar tentang 3 bahagian pelik tuas, iaitu beban, fulcrum dan daya. Okay, ada 3 kelas tuas. Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Okay, so yang keempat kita telah pelajari tentang contoh-contoh
tuas, dan yang kelima kita telah pun mengetahui kedudukan, beban, fulcrum dan daya pada tuas tersebut. Okey. Alright. Mari kita lihat tugasan pada hari ini. Okey. Cikgu minta kamu tuliskan soalan dan jawapan di dalam buku tulis sains. Okey, tuliskan tajuk iaitu mesin, hari dan tarikh. Okey, soalan yang pertama, apakah fungsi bagi tuas? Okey, yang kedua, lukiskan gambar rajah di bawah dan nyatakan kedudukan beban, fulcrum dan daya. Okey, maksudnya kamu perlu labelkan. Kena ada tuliskan anak panah dan nyatakan beban, fulcrum dan dayanya. Okey. Alright, sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, terima kasih kerana menyertai PDPR Sains hari ini bersama dengan saya. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh hubungi saya di nombor talian. Okay, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.